Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sofia daripada Veritan Fotografi. Dalam video hari ini, kita akan bercerita tentang pekerjaan norma baharu iaitu melakukan kerja daripada rumah atau work from home. Sudah pasti ramai daripada kalangan anda yang terpaksa atau sukarela untuk melakukan kaedah pekerjaan yang baru ini, iaitu bekerja secara dari rumah tanpa perlu hadir ke pejabat dan sebagainya. Bekerja dari rumah ini bermaksud kerja yang dilaksanakan oleh staf di premis-premis tertentu tanpa perlu hadir ke pejabat. Siapakah staf-staf tersebut? Staf ni bermaksud staf tetap, staf sementara, staf kontrak, staf pinjaman, staf kontrak pekerja, pekerja sambilan harian, staf atau belajar praktikal dan sebagainya adalah tertakluk untuk melakukan kerja daripada rumah sekiranya diarahkan oleh syarikat. Kaedah work from home ini mempunyai beberapa kekurangan. Antaranya adalah pekerja akan menghadapi banyak gangguan semasa melakukan kerja dari rumah. Sebagai contoh, sekiranya pekerja tersebut adalah seorang ibu kepada beberapa orang anak, maka agak rumit untuk dia melakukan kerjanya dari rumah sekiranya ia diganggu oleh anak-anaknya. Selain itu, kehilangan motivasi untuk bekerja. Seorang pekerja itu akan berasa malas untuk melakukan kerja kerana di rumah mungkin mereka akan melakukan kerja di atas katil atau sebagainya, atau terdapat gangguan daripada televisyen dan sebagainya. Jadi, pekerja tersebut akan hilang motivasi untuk melakukan pekerjaan. Kelemahan yang ketiga adalah pekerja tidak akan mempunyai masa kerja yang teratur. Sebagai contoh, seseorang pekerja itu sedang melakukan kerja dan kemudian di televisyen ada cerita kegemaran. Jadi dia akan berhenti kerja dan pergi menonton televisyen. Kemudian kerja yang ditinggalkan akan tertangguh dan tidak disiapkan. Jadi waktu kerjanya adalah tidak teratur. Kekurangan yang seterusnya adalah pekerja juga agak sukar untuk berkomunikasi dengan rakan sepejabat. Sebagai contoh, sekiranya anda melakukan pekerjaan yang secara berkumpulan atau yang memerlukan panduan daripada rakan sepejabat anda, adalah sukar untuk anda menghubungi mereka kerana kekurangan internet atau sebagainya. Kekurangan yang terakhir adalah tidak semua jenis pekerjaan boleh dilakukan daripada rumah. Sebagai contoh, anda adalah seorang peniaga kedai makan. Bagaimanakah untuk anda melakukan kerja dari rumah sekiranya anda tidak berniaga online dan hanya bergantung 100% pada kedai makan sahaja? Susah kan? Namun begitu, terdapat juga beberapa kelebihan daripada kaedah work from home ini. Antaranya adalah pihak syarikat atau pemilik perniagaan dapat mengurangkan kos perbelanjaan syarikat. Sebagai contoh, apabila anda work from home, syarikat tidak akan beroperasi dan segala bil-bil elektrik dan sebagainya dapat dikurangkan. Kelebihan yang kedua adalah masa dan cara bekerja anda juga akan menjadi lebih fleksibel. Sebagai contoh, apabila waktu pagi, pekerja tidak perlu terkejar-kejar untuk bersiap dan pergi ke ofis tepat pada waktunya. Anda boleh bangun, berpakaian seadanya dan ambil laptop anda dan mula bekerja. Fleksibel, bukan? Seterusnya, individu itu juga akan berasa lebih dekat dengan keluarga kerana dapat melakukan kerja sambil melayani anak dan suami atau anak dan isteri dan sebagainya. Kemudian, kelebihan yang seterusnya adalah pekerja juga dapat memperoleh kepuasan bekerja yang lebih tinggi kerana anda dapat bekerja dalam situasi yang anda inginkan sendiri, sebagai contoh di atas katil, di kawasan yang dapat menenangkan fikiran anda dan sebagainya. Jadi, kepuasan melakukan pekerjaan tersebut menjadi lebih tinggi dalam diri individu itu sendiri. Kemudian, ia juga dapat meningkatkan lagi produktiviti pekerja. Sebagai contoh, pekerja akan melakukan kerja dengan lebih cekap dan tangkas kerana mengejar deadline yang ditetapkan apabila work from home. Sudah pasti ramai daripada kalangan anda yang turut menjalani kaedah work from home ini, kan? Adakah kaedah work from home anda itu efisien atau tidak? Apakah tips-tips yang boleh dilakukan
untuk memastikan anda melakukan kerja daripada rumah itu dengan lebih efisien dan cekap. Tips yang pertama adalah anda perlulah membuat to-do list dan sediakan jadual harian anda. Sebagai contoh, anda tetapkan pada hari ini anda ingin membuat kerja yang mana dan tetapkan juga untuk hari-hari yang berikutnya. Kemudian, anda juga boleh menentukan kerja apa yang hendak anda lakukan pada hari tersebut mengikut keutamaan, yang mana perlu siapkan dahulu sehinggalah yang paling lambat untuk disiapkan. Tips yang ketiga adalah anda boleh menetapkan pembahagian waktu yang jelas di antara urusan rumah dan pekerjaan pejabat. Sebagai contoh, anda tetapkan pada jam 8 pagi sehingga 10 pagi adalah waktu untuk anda memasak sarapan dan makanan tengah hari, dan selepas makan tengah hari anda boleh melakukan kerja sehingga jam 3 petang dan sebagainya tanpa ada gangguan daripada ahli keluarga. Tips yang seterusnya adalah sangat penting untuk anda menentukan waktu untuk anda beristirahat. Contoh, anda menetapkan untuk beristirahat selama 2 jam daripada 12 hingga 2 petang untuk makan tengah hari dan solat dan sebagainya. Tips seterusnya yang agak penting juga adalah anda perlu menghindari daripada leka dengan melayari media sosial. Sudah pasti anda juga tahu kan, sekiranya kita sedang melayari laman sosial seperti TikTok, Instagram dan sebagainya, sudah pasti kita akan menjadi leka dan kerja-kerja akan menjadi tertangguh. Jadi, anda perlulah menghindari daripada melayari media sosial dan menyiapkan kerja anda sehingga sepenuhnya selesai. Sekiranya pekerjaan anda memerlukan untuk anda melayari media sosial, pastikan penggunaan media sosial tersebut adalah bermanfaat dan dapat membantu anda menyiapkan kerja yang ingin diselesaikan tanpa tertangguh. Berdasarkan kajian semasa yang telah dilakukan oleh sebuah firma penyelidikan pengguna dalam talian iaitu Vest.ai, daripada 1,100 responden yang disoal selidik tentang bagaimanakah mereka menyesuaikan diri dengan kaedah bekerja dari rumah sepanjang musim Perintah Kawalan Pergerakan ini, ia mendapati bahawa 35% memberitahu bahawa sambungan internet yang tidak stabil adalah merupakan cabaran yang terbesar yang dihadapi oleh mereka ketika mereka bekerja dari rumah. Laman web tersebut juga mendapati bahawa 77% daripada responden mengakui bahawa mereka menghadapi kesukaran untuk bekerja dari rumah. Antara alasan utama lain yang disenaraikan oleh responden untuk kesukaran menjalani kaedah bekerja dari rumah adalah cabaran berkomunikasi dengan pekerja atau rakan sepejabat secara dalam talian iaitu sebanyak 31%, dan kesulitan untuk mengakses data yang mereka perlukan daripada pangkalan data pejabat iaitu sebanyak 28% yang bersetuju. Jadi, adakah anda bersetuju atau anda tidak menyukai kaedah bekerja dari rumah ini? Sekiranya anda bersetuju dan menyukai kaedah bekerja dari rumah ini, semoga anda dapat bekerja dari rumah dengan lebih efisien dan cekap. Sekiranya anda tidak menyukai dengan kaedah baru ini, diharapkan supaya anda dapat menyesuaikan diri kerana memandangkan ini merupakan kaedah di dalam dunia norma baharu sekarang. Jadi anda perlu menyesuaikan diri dengan bekerja dari rumah tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Semoga kita semua berada di dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Stay safe semua. Jangan lupa share. Bye.